Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummiyin wa arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam bahagia dan salam mesra dalam pertemuan kali pertama di channel Al-Huda. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mari membicarakan tentang sesuatu itu ada nilainya sendiri. Pada ruangnya, pada peluangnya dan juga pada keperluannya. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Fa'firil ansar wal muhajirah. Sidang penuntun yang penuh dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Jadi untuk menyempurnakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah anugerah kepada kita, maka kita kena saling nasihat menasihati di antara satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitabnya dalam surah Az-Zariyat ayat 55, 56, 57 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah kamu memberi peringatan, maka sesungguhnya memberi peringatan dan memberi tazkirah itu adalah memberi manfaat pada orang-orang beriman. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia mereka supaya beribadat kepada-Aku. Aku tidak kehendaki daripada mereka itu mana-mana rezeki, dan aku tidak kehendaki daripada mereka itu supaya mereka memberi rezeki kepada Aku. Sidang penuntun yang berada di rumah, dalam kenderaan, di tempat kerja, di mana saja, kita mesti ingat nikmat-nikmat, mutiara-mutiara yang berharga yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Kalau tidak, kita terlepas. Mutiara yang berharga kadang-kadang dalam genggaman kita, tapi kadang-kadang kita leka. Kita tidak guna nikmat itu dengan sepenuhnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, sihataka qabla saqamika, ghinaka qabla fakrika, farawaka qabla syughulika, hayataka qabla mautika." Yang bermaksudnya, rebutlah peluang 5 perkara sebelum tiba 5 yang lain. 5 peluang keemasan yang ada pada diri kita. Yang pertama sekali, masa muda kita. Masa muda kita bila dah terlepas, walaupun kita ada duit banyak mana pun, kita tak boleh bayar balik. Masa yang lepas adalah suatu yang sangat jauh. Walaupun sehari kita tak boleh ambil balik dah, tak boleh ambil balik dah bila terlepas. Nah, sebelum tua, bila tua maka tanyalah orang tua. Itu dia. Kadang-kadang kita tak terasa nikmat muda yang ada pada diri kita. Bila dah tua, baru rasa nikmat muda
mahalnya tingginya nilai masa kita muda tadi. Yang kedua, sihata qabla saqamika. Peluang yang kedua yang Allah anugerah kepada kita iaitu kesehatan kita. Sehat tubuh badan kita, sehat akal fikiran kita. Kita kena jaga kesehatan. Berapa ramai orang yang sakit berusaha mencari kesehatan, merawat. Memang kita bila sakit kita boleh berubat. Nabi kata tadawau. Hendaklah kamu berubat bila kita sakit, ya. Kita nak jaga kesehatan kita. Bila sakit macam-macam terjadi dah halangan pada kita. Kadang-kadang sekarang kita tak boleh makan dengan sempurna. Ada orang yang sakit dia tak boleh makan. Bila makan masuk dalam paru-paru dia, masya-Allah, duk terletang di hospital 2 bulan, 3 bulan. Kadang-kadang tiap-tiap bulan kena pergi hospital nak buat air tuam naik pot. Tu dia. Belah-belah ribu. Ambil kapal pergi hospital. Hospital dekat-dekat tak boleh buat. Nak pergi Bangkok dan sebagainya. Kalau Malaysia pergi Pulau Pinang, KL dan sebagainya. Oleh itu kesihatan. Perlu kita jaga. Pentingnya nikmat sihat tu. Kadang-kadang jadi buah pinggir. Berapa ramai saudara-saudara kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita yang terkena buah pinggan. Maka seminggu 2-3 kali kena cuci buah pinggan. Masa yang ada dah habis nak dirawatkan penyakit tu. Masa hanya tidur di katil di hospital. Maka alangkah ruginya kalau kita tak ambil kalau kita tak rebut peluang kesihatan kita. Oleh itu gunalah kesihatan kita itu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia. Yang tiga, ghinaka qabla fakrika. Masa kaya kita, sebelum masa fakir. Kadang-kadang kita lupa yang Allah Ta'ala bagi. Pada awal kita datang ke dunia hanya 10 jari. Kadang-kadang kita dapat menerima pesaka daripada ibu bapa kita. Dan kadang-kadang dengan kita usaha diri, dengan kita berniaga, dengan kita buat kebun, macam-macam kerja yang kita usaha, dapat berjaya dalam kerja kita. Maka peluang merebut. Jadi kaya kita, duit kita tu kita simpan di bank Allah Subhanahu Taala. Kalau di dunia ni kita tak berani nak simpan duit banyak-banyak di rumah. Kita takut curi, penyamun dan sebagainya, kebakaran, boleh jadi apa-apa. Tapi kita guna harta yang kita ada. Dan kita simpan di bank Allah Subhanahu Taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila turun ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka datang Abu Talhah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencerita, ya Rasulullah, aku dengar ayat ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maknanya tidak tercapai kebaikan selagi kita tidak belanja harta yang kita kasih. Ya Rasulullah, aku ni ada satu kebun yang aku kasih, yang aku rasa selesa, iaitu kebun di Bayruha yang berdekatan dengan masjid Nabi. Ya Rasulullah, oleh kerana aku teringin sangat menyahut panggilan Allah, aku jadikan kebun Bayruha ini wakaf, sedekah jariah fi sabilillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi. Rasulullah kata, bagus. Kamu jadikan harta kamu jariah, sedekah. Untuk zuriat, untuk adik-beradik kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohi para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sedekah jariah, jadikan hartanya 7 kebun aradi mukhairat. Jadi Rasulullah ni jadi pernah
sedekah harta dia 7 kebun. Nah, sedekah jariah. Allahu akbar, subhanallah. Aradi mukhairik. Nah, maknanya 7 kebun Rasulullah hadiah kepada jadi Rasulullah jadikan panggil sedekah jariah, wakaf fi sabilillah. Begitu juga seorang sahabat yang lain, Sa'ad bin Ubadah. Sahabat Sa'ad bin Ubadah datang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ketika aku tidak ada bersama ibu aku, maka ibu aku wafat, ibuku mati. Ya Rasulullah, macam manalah kalau aku jadi kebun aku? Ada satu kebun di Hatiyal Mikhrab. Aku jadikan kebun itu sedekah. Adakah kebaikan sampai pada ibuku ya Rasulullah? Rasulullah kata ya. Nah, maka berkata ya Sa'ad bin Ubadah, qala fa inni ushiduka anha tiyal mikhrab sadaqatun 'alaiha. Hadis Bukhari, riwayat Bukhari, rakamah dia 2762. Maka dia kata, aku jadilah kebun kalau macam tu. Bila aku buat baik, bila aku sedekah pahala sampai kepada ibuku, maka aku jadilah kebun tadi. Nah, sedekah jariah untuk pahala untuk ibuku. Sidang penuntun yang berada di mana sahaja, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita ambil contoh dan teladan apa yang dicontohi Rasulullah dan para sahabat. Imam Syafi'i kata, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, 80 sahabat di kalangan Ansar yang mereka wakaf jariah fi sabilillah. Oleh itu kita kena ambil peluang. Kita tengok harta kita. Nah, harta tu ada nilai. Kalau kita guna masa hidup kita, kita wakaf, kita sedekah jariah, maka kebaikannya untuk kita dan boleh kita hadiah untuk ibu bapa kita. Kita jangan lepas peluang tadi. Nah, dan yang keempat, faraka qabla syulika. Ini peluang keemasan juga. Jadi kita kena rebut masa lapang, masa luang kita. Nah, sebelum tibanya sibuk. Jadi kita tak saja, kita jangan merugikan masa. Nah, jadi setengah-setengah orang tu dak bibi air. Dak habis masa dengan air, ada setengah dak habis dengan anak kering, ada setengah orang dak habis dengan burung. Ada saja. Dan sepatutnya kita kena rebut masa tadi. Dan kita masa ada tu kita berzikir pada Allah Subhanahu taala. Kita lakukan solat. Nah, kita baca Quran. Kita ambil sebahagian daripada masa kita buat tadarus bersama keluarga kita. Kalau di rumah kita boleh buat tadarus Al-Quran bersama keluarga, ayah, ibu dan anak. Begitu juga kalau di masjid, pihak pemimpin, imam dan jawatan kuasa masjid boleh ajak kaki tangan anak jemaah. Nah, buat paling kuasa seminggu sekali ke, ataupun masa yang sepatutnya. Kerana ada kelebihan yang besar. Nabi SAW bersabda, "Ma jatama qaumun fi baitin min buyutillah illa nazal alaihimus sakinah wa asyiathumur rahmah wa hufathumul malah wa dzakarallahu man 'indah." Tidak berhimpunlah oleh satu golongan, satu puak di rumah-rumah Allah, sama ada di masjid, satu riwayat yang lain kata sama ada di rumah. Berhimpun tu kerana baca kitab Allah, berhimpun tu kerana tadarus Al-Quran, saling baca, ada yang baca, yang ada yang mendengar, maka Allah Ta'ala akan turun ketenangan di tempat itu. Wasyiathumur rahmah, maka juga akan dilikungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mana-mana masjid yang ada halaqah Al-Quran, tadarus Quran, ada mana-mana rumah, mana-mana tempat yang berhimpun kerana membaca kitab Allah dan tadarus, maka Allah Ta'ala turun ketenangan. Allah Ta'ala bagi rahmat, dan Allah Ta'ala utuskan malaikat, maka malaikat maidut cheer. Mana di masa itu kita adalah sebagai bintang popular. Jadi dunia hari ini banyak orang kena bintang-bintang lakonan, bintang-bintang sukan dunia. Nah, pelakon-pelakon Korea, pelakon-pelakon dunia pakat kena. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menghormati, Allah Taala memuliakan insan yang pandai guna nikmat. Di antaranya dia guna masa luang tadi, sebahagian daripada masa itu mendekati diri kepada Allah Ta'ala dengan membaca Quran. Nah, baca seorang diri, dah baca beramai-ramai seperti membuat tadarus, majlis tadarus. Maka perbuatan itu akan mendapat ketenangan, rahmat, dan dapat maghfirah. Dan Allah Ta'ala menyebut nama-nama mereka yang berada dalam jalsah, dalam usrah halaqah Quran tadi. Begitu peminat, penuntung, saudaraku muslimin muslimat yang berada di mana saja, jangan kita lalai dan leka dengan keadaan masa luang kita. Jangan habis masa dengan membaca Facebook saja, WhatsApp, Instagram, surat khabar dan tengok lakon dalam TV dan sebagainya. Kita ambillah peluang tadi, kita buat tafakur, baca Quran, tadabbur, dan bagi ada jemputan guru supaya memberi pengajaran apa yang dibaca. Maka yang kelima, peluang keemasan yang patut kita rebut, iaitulah hayataka qabla mautika, masa hidup kita sebelum kita mati. Jangan tunggu mati, bila tibanya kematian maka habislah peluang yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan mimma taraktu. Bila sehingga tibalah oleh kematian, berkatalah oleh seseorang, ya Tuhanku, ya Rabbirji'un, hattalah balik ya Allah, hattalah balik Tuhanku ke dunia, la'alli a'malu salihan mimma taraktu, la'alli a'malu salihan mimma taraktu, mudah-mudahan aku boleh beramal, aku boleh buatlah, aku boleh kejar dengan amalan soleh yang mana aku terlepas, yang aku tinggal. Sebelum ni aku tinggal semayang, aku tinggal puasa, aku tak bagi zakat, aku tak bagi sedekah, aku tidak peduli kepada anak yatim, aku tidak peduli kepentingan agama. Jadi sekarang peluangnya sudah habis. Apa boleh buat? Jadi peluang ke hidup ni kita tak boleh beli dah. Kalau kita habis bateri telefon kita, kita boleh cas. Dunia ni benda-benda lain boleh, tapi mati tak boleh. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampainya tempoh ajal seseorang itu, maka tidak diberi tipuh lagi, tidak boleh nak takhir lagi, tidak boleh nak tangguh lagi, dan tidak boleh nak dahului. Ibu-ibu, bapa-bapa, muslim, muslimah, kaum ibu dan kaum bapa, pemuda-pemuda, pemudi semua, kita jangan terlepas peluang yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Muda kita sekali sahaja. Muda kita sekali saja. Bila dah terlepas jauh dah, tak boleh buat apa dah. Jagalah perintah-perintah Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala perlu ke atas kita. Jadi kita kena ambil peluang untuk hidup di alam seterusnya.
Sedangkan kita ni, kita mengaku bahawa hidup di dunia tak lama. Nah, kita mengaku dalam solat kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Subhanallahul azim. Jadi kita ulang-ulang 17 kali sehari semalam. Jadi kita mengaku, kita kata segala pujian bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang mentadbirkan alam. Jadi kita telah berlalu alam zuriat, alam benih dah lepas, alam rahim ibu pun dah lepas. Sekarang kita berada di alam dunia. Maka alam dunia lah tempat kita mencari bekalan untuk selamat kita di akhirat nanti. Nabi SAW bagi tahu, aktsaru umru ummati baina 60 wa 70. Maksud sabda Rasulullah SAW, kebanyakan umur umatku di antara 60 hingga 70 sahaja. Lalu itu kita kena berbekal masa yang ada ni untuk alam seterusnya. Kita sudah ada berada di alam, kita telah berlalu daripada alam rahim ibu dan sekarang kita sudah berada di alam dunia. Jangan bagi terlepas. Alam dunia ni alam untuk persediaan. Untuk alam dunia ni adalah untuk kita persediaan untuk alam seterusnya. Bila terlepas, maka kita jadi orang yang rugi. Kita bimbang takut termasuk dalam ayat tadi, ayat 99 tu kata, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, hatta baliklah ke dunia supaya aku beramal dengan amalan yang aku telah tinggal. Jadi kita guna nikmat Tuhan ni, kita kena bersyukur. Kalau kita tengok balik pada nikmat yang Allah Ta'ala bagi, masa kita guna di dunia ni, Allah Ta'ala bagi mata kita boleh memandang, Allah Ta'ala bagi telinga kita boleh mendengar, Allah Ta'ala bagi akal fikiran kita boleh berfikir, boleh buat fikir. Kalau kita buat dak je, jadi rugi kita. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Tu dia. Sebab tu kita kena ambil peluang ni. Allah Ta'ala kata dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa, sungguh manusia dalam rugi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh rugi. Melainkan manusia yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh. Itu saja yang tak rugi. Kalau Allah Ta'ala anugerah harta kita besar, harta dapat kekayaan, mencapai kekayaan macam Qarun pun, kalau kita tak beriman dan beramal soleh, rugi. Kalau kita usaha rebut peringkat, rebut peringkat sampai bayar rasuah dan sebagainya, maka kita tak beriman dan kita tidak beramal soleh, kita rugi. Kita menjadi bintang popular, terkenal seluruh dunia pun, kalau tidak beriman dan beramal soleh, kita rugi. Jadi kita jangan guna mata tu kita nampak keduniaan saja. Jadi kalau orang guna tapi dia tak nampak jalan yang benar, maka Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang adalah hidup dia di dunia ni a'ma an zikrillah, a'ma anil masajid, a'ma anit ta'at, a'ma an birril walidain, maka siapa hidup di dunia ni dia buta, maknanya buta mata hati. Ulama kata buta mata hati. Mata dia basirah, dia boleh nampak, nak pergi buat maksiat dia boleh, nak pergi ke mana-mana dia boleh, tapi nak mengingat, nak baca Quran dia tak nampak. Jalan agama untuk mengaji agama dia tak nampak. Mana-mana urusan untuk mengingati Allah Ta'ala dia tak nampak. Dan begitu juga dia tak nampak kepada jalan masjid. Dia boleh lalu lepas saja. Lalu pergi masjid tak berhenti, mana tak berhenti semayang, dia boleh terus guna, ada kenderaan dia, kereta motor dia, dia boleh ulang alik di kedai kopi 4-5 jam, dia boleh pergi main bola,
nah di padang biasa dan padang apa orang panggil padang jatiam tu, nah dia boleh bayar duit pula, dia boleh macam-macam urusan untuk dunia, dia boleh nampak semua. Nah dia boleh melabur perdagangan untuk dunia ribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu, tapi kalau di segi agama dia tak nampak, maka buta dia. Nah rugi sangatlah. Dan dia tak nampak di segi panggil kitab Allah, dia di segi buat pada ibu bapa. Nah dia boleh baik dengan orang lain, dengan kawan-kawan dia, tapi dia boleh lupa, dia membelakangkan ibu bapa dia, dia tak peduli, dia lupa jaksa ibu bapa dia. Ibu bapa dia, ibu mengandung dia 9 bulan, menyusu pula 20 bulan, 2 tahun jadi 30 bulan. Ibu membela dia, bagi makan, bagi minum, hantar ke sekolah. Tapi bila dapat pasangan ataupun dia dapat kerja, dia tak peduli. Ibu bapa seminggu sekali pun tak balik ziarah, balik pun buah tangan tak pernah ada. Kadang-kadang buat musuh dengan ibu bapa pula, tipu ibu bapa pula, tipu ibu bapa. Kadang-kadang ambil harta tu, dah rapah jadi nyanya, ibu bapa dalam keadaan sangsara. Kadang-kadang dia rebut harta ibu bapa, dia pukul pula. Yang bunuh ibu bapa pun makna buta sungguhlah hati dia, manusia yang tidak mengenal budi. Jadi kawan ibu dan kawan bapa, muslimi muslimah, pemuda pemudi, ingatlah jaksa orang baik kepada kita. Makna kalangan ibu bapa kita tak bersyukur dengan Allah, jauh lagi lah. Orang yang duk mengandung ke kita, orang duk menyusukan kita, orang yang duk bela kita, duk makan hari-hari, duk bagi duit kat kita, sampai kita berjaya, tiba-tiba kita boleh telefon, mak tak boleh balik, begitu dan begini, alasan macam-macam. Itulah dah. Tu dia. Kalau mau 1000 daya, kalau tak mau tu 1000 dalih. Kalau kita mau semua, kita boleh usaha. Tengok masa dia bercinta, orang bercinta ni, dia boleh habiskan masa, habiskan duit. Masa mana pun boleh. Kita tengok pemuda-pemuda pemudi yang berkasih berkawan, boleh telefon bila saja. Boleh naik motor dengan hujan nak pergi tempat janji. Boleh begitu dan begini. Tetapi dengan mengapa dia boleh lupa ibu bapa dia? Apatah lagi dengan Tuhan. Jadi kita gunalah muslimin muslimat, pemuda-pemudi, kita kena guna, kita kena kenang budi, ya. Tu dia. Jadi kita kena ambil peluang. Jadi Nabi SAW, Nabi kata akhir zaman ni, umat dia di akhir zaman ni, dia jadi kasih sangat pada 5 perkara, dia lupa 5 yang lain. Yang pertama, dia kasih sangat pada hidup, kasih sungguh pada hidup dia, tapi lupa pada mati. Kasih hidup tu lupa pada mati. Padahal mati tu benda yang paling dekat sekali. Yang kedua, kasih pada harta. Allah, kasih pada harta tu, Masya Allah. Tu dia. Tua dah, 60, 70 dah. Habis masa di kebun dia, di kedai dia, tak ada masa nak solat, nak zikir dan sebagainya. Dia lupa kata harta dia nak kena hisap. Nak kena hisap, dia keluar zakat kedai, apa jiran tetangga dia dapat harta, dia tengok dah anak yatim di sekeliling dia, dalam kampung dia ada tolong ke tak. Dan juga yang ketiga, kasih lebih sangat pada rumah, pada mahligai dia lupa lubang kubur dia, yang tiang 2 batang tiang dia lupa tu. Sebab tu elok jugalah masa luang-luang tu pergi ziarah kubur. Nabi SAW selalu ziarah kubur di waktu malam di kubur Baqi'. Jadi kita kena ambil masa juga untuk ziarah kubur. Tu tempat yang kita akan duduk. Lepas pada mati duduk situlah sampai kiamat. Allahu Akbar. Jadi lupa. Yang keempat, kasih sangat pada dunia, lupa pada akhirat. Dia duk kira, duk tengok, duk isi rumah apa hak dunia je. Tapi dia tak isi tempat dia nak hidup selama-lamanya. Yang terakhir, yang kelimanya, kasih sangat sesama makhluk. Dia lupa Allah. Sesama makhluk ni lebih bagi orang
dia nampak orang dak bantu dia, dak bagi duit dia, dak bagi sesuatu itu dan ini, maka ikut suruh buat apa? Nah, minta tolong mari pukul nak kena pergi kerja ni. Nah, pukul 8, pukul 7 dia pergi dah. Tetapi kalau Allah Taala panggilan Allah Taala, Allahu akbar, Allahu akbar, dia buat doa ya. Nah, tidur leno ya. Kadang-kadang tu iman nak bagi salam tu baru pergi. Nah, kadang-kadang buat alasan COVID tak lagi semaya. Bila COVID ni ramai orang pernah nak pergi masjid. Nah, tinggal berapa peratus. Nah, dengan sebab COVID-19 ni, dengan virus corona ni, orang buat alasan. Dulu duk kira juga, nak cukup 3 jemaah dah, nak kena pergi dah. Bila COVID dia buat alasan, tak ada pergi ramai, begitu dah begini. Jadi kena tertipu jugalah. Nah, walaupun kita kena jagalah daripada kesihatan apa tu, amalan dia bagi dari Kementerian Kesihatan, tapi jangan siapa tak pergi masjid. Ada tak pergi masjid siapa sejak daripada bulan 3 hari tu 20 bulan 3 bulan Mac sampai hari ni tak pergi lagi. Nah, jadi buat alasan lupa. Nah, kasih sama makhluk, kalau makhluk suruh dia boleh buat. Nak pergi masjid tak boleh, tapi dak pay bank tu penuh. Daripada pukul 2 pagi duk tunggu dah nak ambil duit, orang baru bagi duit pacarat. Nah, 5,000 duk beratur, bangun tengah malam masuk nama. Nah, lepas tu pergi pula di bank nak ambil queue pula. Lepas tu hari pula Allah berapa kali dia ulang nak dapat. Tapi ya Allah Ta'ala dia panggil, nah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal. Nah, Allah Ta'ala kata sabiqu ila maghfiratin, segeralah kamu pada keampunan Allah Ta'ala. Nah, jadi dia tak berlomba. Nah, sedangkan Allah Ta'ala suruh tu segeralah. Nah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksudnya, berlomba-lombalah kamu, segeralah kamu pada keampunan Allah Ta'ala, pada keampunan Tuhan kamu, dan Allah Ta'ala telah sedia syurga bagi kamu, tempat yang kamu akan hidup selama-lamanya. Dalam syurga ni hidup tak mati dah. Bila je boleh masuk syurga tak mati dah. Muda tak tua, sehat tak sakit. Apa yang kita nak, apa semua ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kamu apa yang kamu ingin, yang kamu suka. Apa aja yang kita nak, Allah Ta'ala sedia di syurga. Tapi Allah Ta'ala suruh tak bergerak. Nah, tak suka, tak minat. Tapi kalau dunia, Masya Allah, dengan sukanya, dengan apanya, bangun tengah malam nak tengok bola dunia, bola Eropah dan sebagainya. Tapi jarang dia boleh bangun, ambil semayang 2 rakaat. Nak berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Pimpinlah kami, ya Allah. Pimpinlah isteri kami, anak isteri kami, ya Allah. Kaum kerabat kami, jiran tetangga, masyarakat kami, pemimpin kami. Jaranglah. Nah, jadi kita nak ambil peluang tu. Nah, yang pertama sekali diri kita lah. Nah, kita berlomba. Sebab Allah Ta'ala suruh untuk ramai. Sabiqu, bersegera oleh kamu. Ramai. Nah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Allah Ta'ala. Kita ni bersalah. Semua kita bersalah. Lain pada Rasul-Rasul ni semua salah. Ada je kesalahan kita. Nah, kadang-kadang kesalahan kita tu kita tak nampak. Kadang-kadang kita tak nampak kesalahan kita sendiri, kita tak nampak kesalahan orang. Orang kata, tu dia gajah di tepi mata tak nampak. Telur yang ada di seberang laut nampak. Nampak kesalahan orang tu, salah begitu, salah gini. Tetapi kesalahan kita tak nampak. Jadi kita kena jagalah daripada penyakit-penyakit mazmumah, khususnya penyakit-penyakit menghalang kita daripada dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Segeralah kita kepada keampunan Allah Ta'ala. Nabi SAW beristighfar sehari 100 kali. Tu dia. Allah Ta'ala kata dalam Quran, tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu pada Tuhan kamu. Tubu. Nah, adalah kamu bertaubat. Semua pakat taubat. Nah, mudah-mudahan dengan kita taubat di atas kesalahan kita, Allah Ta'ala akan ampun, bersih balik. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang
bertaubat daripada dosanya seolah-olah dia tak ada dosa. Nah, oleh itu peluang. Nah, peluang kita bertaubat. Jadi Allah Taala ni sangat pengampun. Jadi kita kena orang panggil rebut peluang. Nah, jadi kita kena rebut peluang untuk membersih diri kita tiap-tiap hari. Nah, selepas solat tu kita istighfar dah 2-3 kali, tetapi khususnya waktu sunyi, waktu malam. Sebabnya orang yang bangun malam ni ada keistimewaan dia. Di antara 7 golongan ya Allah Taala janji, nah, boleh bernaung di bawah bayangan arasy, yang tidak ada bayang selain daripada bayangan arasy. Nabi SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 gulungan yang boleh bernaung di bawah bayangan arasy. Tidak ada bayangan selain daripada bayangan arasy. Imamun adilun. Yang pertama, pemimpin yang adil. Dia diberi amanah sebagai pemimpin, tapi dia jaga. Nah, dia adil dalam pimpinan dia. Yang kedua, sya'un nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup dia, aktiviti dia beribadat kepada Allah Taala. Yang ketiga, iaitulah rajulun mu'allakun fil masajid. Nah, lelaki yang hati dia terikat pada masjid. Selepas satu solat dia nak pergi solat pada masjid pula. Nak pergi pula, nak pergi solat, nak pergi sembahyang di masjid lagi. Nah, dia berjalan-jalan dengar suara azan, kita berhenti sembahyang di masjid. Hati dia terikat di masjid. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 laki-laki yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa pun kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Dan juga rajulun yatasaddaqu bi yaminihi wa la ya'lamu shimaluhu. Seorang lelaki yang sedekah dengan ikhlas, yang bersedekah oleh tangan kanannya, tangan kirinya pun tak tahu. Mana dia tak royak, tak cerita pada orang yang terdekat pun dia tak ada. Tak ada dihibur-hibur. Itu dia. Dan juga lelaki yang idza dzakarallahu khalian fafaddat ainah. Seorang lelaki yang bangun waktu sunyi, waktu malam lah kita kata, ambil wudu, dia teringat dia kesalahan dia, kecewaian dia. Nah, menitih air mata dia, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rajulun da'atuhu imra'atun zata jamalin zata nasabin wa jamalin. Dan seorang laki-laki yang bila diajak oleh seorang perempuan supaya membuat fahsyat, melakukan perzinaan, dia kata inni akhafullah, inni akhafullah. Maka itulah 7 gulungan yang boleh bernaung di bawah bayangan arasy. Pemimpin yang adil, pemuda yang hidupnya dididik, diterbiah dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki yang hatinya terikat pada masjid, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, berjumpa dan berpisah kerana Allah Taala, dan lelaki yang bersedekah oleh tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu, dan lelaki yang mana bila teringat Allah Taala waktu sunyi, mana menitih air matanya. Dan seorang lelaki yang bila diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan fahsyat dan munkar, maka dia kata ini akhafullah. Nah, maka termasuklah perempuan. Nah, juga. Jadi untuk melaksanakan benda-benda ini, jadi kita pikiran diri kita lah. Nah, jadi kita tengok ni peluang Allah Taala bagi ni, kita nak guna dapat kebaikan. Jadi kita kena selalu tazkirah, bagi peringatan, nasihat di antara satu sama lain. Kerana orang beriman ni dia mudah sebenarnya. Kadang-kadang dia terlalai, terleka. Jadi kalau ada orang beri ingat tu, jadi kebaikan lah. Nah, ibarat kata kita naik kereta yang mahal. Nah, kita bersama dengan keluarga, dengan anak isteri kita dan barang-barang kita banyak dalam kereta tadi. Tadi kadang-kadang kata jenero, terlalai, terleka. Nah, kadang terleka ni kadang-kadang ada main handphone. Nah, ada juga, bahaya juga. Kadang-kadang terlelap, jadi lap naik. Nah, kalau orang tak tolong bagi tahu, orang tak tolong keju kak. Nah, bila jatuh jurang, jatuh parit, jatuh roket, jatuh habislah. Langgar pokok dan sebagainya, jadi kemalangan. Sebab tu, nah, orang beriman macam itulah juga. Sebenarnya orang beriman ni orang bertanggungjawab. Nah, orang yang diamanah. Nah, tanggungjawab dia cerdik sebenarnya, tapi dengan sebab mengatuk ni jadi, dengan sebab lalai ni jadi. Nah, sebab tu
kita tolong peringat, tolong tazkirah. Nah, sebab orang beriman ni dia mudah sebenarnya. Nah, orang beriman ni dia tak kah perut. Nah, bila dia buat salah, bila kita cerita dia, kita ni nak mati ni. Nah, kita ni mati dah. Pas tengok pun dah berumur dah. Nah, nampak tua dah. Nah, kita boleh ambil lah saham kerja agama ni. Nah, sebab orang beriman ni, nah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 sehingga ayat keempat, yang bermaksudnya hanya sungguhnya orang beriman bila disebut je nama Allah, gemetar hati dia. Bila dia sebut Allahu Akbar, tentunya dia tak boleh dah lain. Maka dia siasalah. Saya promosilah, saya minta dirilah, saya nak pergi semayang lah. Walau dalam keadaan dalam bilik mesyuarat ke duduk di mana kerja pun, dia akan stop hak lain. Dia akan kecekam dia. Tak kira lah buat apa-apa pun, dia akan berhenti. Dia akan menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibaca ayat Quran kepada orang beriman ni, dia bertambahlah iman dia. Tu dia. Kadang-kadang baru beriman ni. Ada sahabat-sahabat Nabi, ada yang hijrah ke Habasyah. Betul dia. Bila pergi sana, berceritalah keadaan susah. Sepiknya hidup di Mekah kerana ditindas oleh musyrikin Quraisy Mekah. Bila mereka hijrah ke sana, nak cari keamanan. Ada setengah sahabat tu bila ditanya di soal siasat oleh pemimpin di sana, bila orang sahabat-sahabat baca Quran, hafadat ainana tafidu, maknanya keluar air mata mereka. Wa idza tu dia, mana dia? Allahu Akbar. Jadi hari ni kita nak buat macam mana ni? Nak masuk dalam sifat-sifat ni. Adakah kita boleh masuk dalam sifat-sifat ni? Jadi kalau kita boleh masuk dalam ni, butung sangatlah kita. Peluang-peluang ni. Jadi dunia hari ni, orang kafir ni duk berfikir 24 je. Untuk nak khianat kita. Tiba-tiba kita dah lalai. Kita dah rugilah dah. Kita dah leka tu rugi sangat. Jadi kita ambil peluang lah. Jangan kita dengar Quran, dengar hadis Nabi, kita buat macam sama je. Tak sama. Jadi kalaulah ahli kitab, mereka kali pertama mendengar ayat Quran keluar air mata, maka kita kena usaha juga bila kita baca Quran supaya keluar air mata, tunjuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Taala cerita kelakuan ahli kitab dulu ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Sadaqallahul azim. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, yakni turun ayat Quran, bila mereka dengar, bila sahabat baca ayat Quran ni, tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Kau nampak mata-mata mereka tu menitis. Air mata keluar, air mata. Mereka tahu. Ini kebenaran. Memang ayat Quran yang diturun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ahli kitab ni mereka tahu. Di dalam kitab Taurat pun ada cerita manusia yang popular, bintang-bintang popular ni iaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tahu dah Muhammadur Rasulullah. Mereka tahu dah. Allah Ta'ala cerita sifat Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi kita orang beriman ni, lebih-lebih lagi di bulan Rabiul Awal ni, kita bacalah sejarah Nabi, banyak-banyak baca supaya nak faham dan amal bagaimanakah Rasulullah SAW, sejarah Rasulullah, sejarah bapaknya, sejarah ibunya, bagaimana di manakah baginda lahir, apakah kerja
Rasulullah SAW ketika masa usianya kecil, apalah kerja Rasulullah masa dia dewasa. Jadi Rasulullah ni contoh teladan yang terbaik untuk kita. Untuk pemuda-pemuda pun kita boleh ambil contoh pada Rasulullah SAW. Masa kita kanak-kanak kita boleh contoh Rasulullah. Masa kita jadi orang pemuda kita boleh contoh dengan Rasulullah SAW. Nah, akhlak. Kita sebagai suami, ketua dalam rumah tangga kita boleh contoh Rasulullah SAW. Sebagai pemimpin, maka kita boleh ambil contoh Rasulullah SAW. Dunia hari ini orang tahu dah manusia yang terbaik iaitu Muhammad bin Abdullah. Nah, dunia hari ini orang dah terjemah pada 12 bahasa. Manusia yang terbaik hari ini, manusia yang paling popular, yang terbaik. Daripada kecil sampai wafat, sampai meninggal iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ruginya kalau kita orang Islam, kita tak tahu sejarahnya. Jadi patutlah di mana-mana, di masjid, di surau, di mana-mana kita ambil saham, ambil peluang. Ilmu yang kita ada, kita sampaikan. Sebab ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW memang ajaran yang benar. Dan Rasulullah pun yakin telah memberi berita gembira kepada sahabatnya, balighu anni walau ayah. Sampailah daripada aku walaupun satu ayat. Walau kita ada ilmu sikit, kita belajar sikit. Tapi sikit pun kita belajar betul, kita boleh sampai kepada orang lain. Apatah lagi kalau kita ada ilmu yang banyak. Jadi Allah Ta'ala suruh supaya kita jangan berdiam diri. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Maka sekiranya ada satu kelompok daripada kamu, kita katalah dalam satu kampung, dalam satu tambun, dalam satu tempat tu adalah, taklah semua tu nak keluar pergi belajar ilmu. Sekiranya ada wakil-wakil, ada yang pergi belajar ilmu, ada ilmu pengetahuan, maka bila dia balik kampung dia jangan mendiam diri. Jangan kita belajar nak ngaji, nak ambil gaji saja. Dan ngaji ni nak ambil CJ, nak semak, nak tasjih, nak minta belajar kerja saja. Sepatutnya kita belajar agama, ilmu asas, ilmu Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW dan kitab-kitab lain ni. Yang pertama sekali, dengan ilmu ni kita nak menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Macam mana kita mendapat keamanan hidup kita di dunia ini? Maka dengan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ilmu yang kita jangan niat. Nak belajar, mana-mana ilmu kita belajar, jangan ingat hanya nak makan gaji saja. Kita belajar ni kerana lillahi ta'ala. Lepas tu bila kita ada ilmu ni, kita sampailah pada orang lain. Tu dia. Sebab ilmu yang kita belajar tak akan ditanya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ni takut sangat. Yang mereka paling takut sangat iaitulah sekiranya disoal mereka tentang ilmu, bagaimana mereka amal. Kan pada hari kiamat manusia tidak boleh bergerak. Bila manusia dibangkit pada hari kiamat, manusia tidak boleh berganjak walaupun satu langkah. Mereka akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala beberapa perkara. Akan ditanya satu persatu. Allah Ta'ala akan tanya. Jadi masa muda kita dah habis di mana? Masa muda kita habis di mana? Dan harta kita dapat daripada mana? Kita belanja pula ke mana pula? Allah Ta'ala akan tanya satu persatu. Dan Allah Ta'ala tanya pula, ilmu yang kita belajar, macam mana kita amal dengan dia. Oleh itu, marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan kepada semua ikhwah dan akhwat kita, marilah kita menjadi orang yang baik. Jadi tak jadi orang penting pun tak apa. Kerana jadi orang baik tu lebih penting. Jadi orang penting tu baik, tapi jadi orang baik tu lebih penting. Orang baik ni pergi mana? Pergi di mana pun tak apa. Tu dia. Ada jadi orang penting tu satu jawatan jugalah. Sekiranya diamanahkan dan kita layak, ambillah, tak ada masalah. Kita guna jawatan kita untuk faedah pada agama, pada agama bangsa kita dan negara kita gunalah. Tu dia. Dan tapi kita jangan mensia-siakan. Jadi apa Allah Ta'ala bagi pada kita amanah tu,
kita gunalah dengan sebaik-baiknya insya-Allah taala. Nah, supaya kita dapat menjadi seorang yang bersyukur. Jadi apa-apa je nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita, kita bersyukur. Nah, jangan kita hanya guna nikmat, tapi nikmat tu jadi satu halangan untuk kita pula. Nah, jadi penyakit pula. Bagaimana satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam? Qala al-asharu wal-bataru wat-takathuru wat-tanajusu fid dunya wat-tabaghudu wat-tahasudu hatta yakuna al-baghyu. Rawahu al-Hakim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat dahulu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah yang pertama, terlalu banyak seronok berlebihan. Yang kedua, terlalu mewah lebih ni pun jadi penyakit juga. Terlalu mewah, terlalu banyak seronok. Yang ketiga, menghipung harta dengan sebanyak-banyak mungkin. Allah duk fikir kadang-kadang 24 jam rasa tak cukup, dia nak tambah lagi. La ilaha, duk fikir juga. Subhanallah, silap guna kat habislah dah. Yang keempat, tipu-menipu dalam berbuat harta dunia. Nah, orang tu tipu ni, orang tu tipu, saling tipu menipu di antara satu sama lain, duk berbuat harta dunia. Yang kelima, saling memarahi di antara satu sama lain. Yang keenam, hasad dengki, hasad menghasad. Nah, sehingga menjadi zalim menzalimi di antara satu sama lain. Hadis riwayat Hakim. Itulah yang kita boleh sampai pada petang ini. Nah, semoga kita pakat beramal insya-Allah taala. Nah, kita pakat ilmu yang sampai ni kita boleh sampai kepada orang lain ya. Semoga kita pakat share benda baik ni. Nah, kita pakat ada dah ilmu kita tolong royak. Nah, kepada isteri kita, anak-anak kita, anak-anak murid kita. Nah, mudah-mudahan ilmu daripada Allah Taala ni dia jadi penawar. Nah, semoga menjadi penawar untuk kita semua insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu Qayyum ya Alim ya Halim ya Fa'alu lima yurid. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah ya Allah. Kami sangat jauh jarak hidup kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami mencintai Allah dan mencintai Rasul dan para sahabat. Ya Allah, pimpinlah kami, hidup kami supaya kami dapat keredaan-Mu di dunia ni dan di akhirat. Ampunlah segala kesalahan kami, dosa dua ibu bapa kami, dosa nenek moyang kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, selamatlah kami daripada segala penyakit zahir dan batin ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit virus corona daripada kami ini ya Allah. Lanjutlah usia kami supaya kami boleh berbakti pada jalan-Mu ya Allah. Murah rezeki kami supaya kami mudah belanja untuk memajukan agama-Mu ya Allah, segala kegiatan agama-Mu ya Allah. Tolonglah saudara kami di mana saja ya Allah, di bumi Palestin, Syria, Rohingya, di mana saja ya Allah. Ya Allah, Engkau saja Tuhan yang mampu memberi pertolongan pada kami ya Allah. Kami hanya dapat menyusunkan 10 jari, berdoa, minta perlindungan kepada-Mu saja ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.